Salam dan selamat Hari Sabat adik-adik semua. Saya adalah Aunty Kanela. Apa kabar adik-adik semua? Saya harap adik-adik semua sihat-sihat selalu ya. Okey, hari ini merupakan Sabat pertama kuartal ketiga bagi tahun 2021. Okey, sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Mari kita pejamkan mata. Tuhan berkuasa di kerajaan surga. Dengan ini kami meminta pertolongan daripada Engkau Tuhan, supaya Engkau memimpin program kami ini dari mula sampai akhir Tuhan, supaya apa yang kami pelajari dapat dijadikan bekalan untuk semua kami untuk menanti kedatangan Engkau yang kedua kali Tuhan. Dalam nama Engkau Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat serta penebus semua kami. Amin. Sekarang kita memberikan masa untuk kanak-kanak Gereja Kaman memberikan persembahan mereka yang istimewa pada pagi ini yang bertajuk Anak Monyet. Anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja, panjang muka, namanya adalah juga panjang hidup, namanya raja, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Terima kasih kepada kanak-kanak Gereja Kaman untuk persembahan istimewa tadi ya, yang sangat-sangat menarik. Sekarang kita meminta adik kita Masyanda daripada Gereja Kaman untuk membaca ayat hafalan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Ya Tuhan, lihatlah utusan mereka dan kurniakanlah kepada hamba-hambamu ini sepenuh keberanian untuk menyampaikan firman-Mu. Perkataan yang digunakan untuk semangat dalam ayat ini ialah keberanian. Di sini, sahabat-sahabat Yesus yang sedang berdoa di dalam gereja supaya Tuhan akan memberikan mereka kuasa ataupun keberanian. Jika ada di antara sahabat-sahabat gereja kamu yang takut dan memerlukan semangat untuk melakukan kehendak Tuhan, kamu harus berdoa untuk mereka dan beritahu kepada mereka tentang kuasa Tuhan. Kita boleh belajar tentang kuasa Tuhan dengan mengikut program-program gereja online, belajar kitab dan berdoa. Dan ini memimpin saya kepada mesej hari ini. Saya akan menyebutnya dan kita ulangi bersama-sama. Mesej berbunyi seperti ini ya, adik-adik. Di gereja kita belajar tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita ulang bersama-sama. Di gereja kita belajar tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tajuk pelajaran Alkitab kita pada hari ini ialah kuasa. Mari kita belajar bersama-sama pelajaran Alkitab kita pada hari ini. Sven dan Karina tinggal di Sweden beberapa tahun yang lalu. Ketika mereka masih anak-anak, mereka mempelajari bahawa Yesus akan datang segera. Ayah dan ibu mereka mulai memberitahukan kabar baik ini kepada orang lain, tetapi hal itu bertentangan dengan undang-undang di Sweden untuk memberitahukan tentang kedatangan Yesus buat kedua kali. Jadi, mereka dipenjarakan jika menentang hukum itu.
Orang-orang yang percaya bahawa Yesus akan segera berdoa memohon kekuatan Roh Suci Tuhan memenuhi Swen dan Karina. Walaupun mereka masih anak-anak, mereka menyebarkan firman Tuhan dengan berani. Roh Suci memberikan kekuatan pada mereka untuk melakukannya, tapi mereka bukanlah yang pertama melakukannya. Cerita Alkitab kita kali ini adalah tentang anggota gereja yang berdoa bersama-sama untuk memberitakan perkabaran tentang Yesus. Petrus dan Yohanes mengecilkan mata mereka menghadap sinar matahari yang terang benderang. Mereka menarik nafas yang dalam, menghirup udara segar sambil melangkah keluar dari penjara. Mereka saling berpandangan dan tersenyum. Sangatlah indah berada di luar kembali, walaupun untuk jangka waktu yang agak singkat. Satu pertemuan khas oleh orang-orang yang sangat penting di negara itu akan diadakan pada hari itu. Petrus dan Yohanes diminta untuk hadir di sana. Siapa yang mengetahui apa yang akan terjadi? Tetapi mereka tidak takut. Mereka tahu bahawa Tuhan akan bersama dengan mereka. Dan ketika Petrus dan Yohanes memasuki ruangan itu, orang-orang berpindah tempat untuk dapat melihat mereka dengan jelas. Lalu, salah seorang pemimpin itu berkata, "Bagaimanakah kamu melakukan itu? Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak sedemikian itu?" Pemimpin itu berbicara tentang mukjizat yang telah dilakukan kemarin oleh Petrus dan Yohanes dengan nama Yesus. Seorang lumpuh yang sangat dikenali telah disembuhkan dan setiap orang membicarakan tentang hal tersebut. Banyak orang yang mendengar tentang mukjizat itu juga mendengar perkabaran Petrus dan Yohanes. Sekarang mereka percaya kepada Yesus. Kerana hal inilah, maka para pemimpin Yahudi merasa tidak senang. Petrus dengan tenang memandang kepada para pemimpin di situ. Dia adalah seorang yang berbeza dengan Petrus yang beberapa hari lalu setelah beliau menyangkal Yesus. Sekarang dia sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dia mulai berbicara, "Kami telah dipanggil hari ini untuk memberitahu mengenai kebajikan kepada orang yang lumpuh. Kamu bertanya dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan? Maka ketahuilah dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret orang itu disembuhkan. Ya Yesus yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Tuhan dari antara orang mati." Petrus menegaskan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Para pemimpin itu melihat dengan takjub. Orang ini berbicara dengan tanpa ketakutan, jelas dan tegas. Para pemimpin itu memutuskan bahawa Petrus dan Yohanes sudah berubah kerana mereka telah bersama dengan Yesus. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka tidak boleh mengatakan bahawa tidak ada mukjizat yang terjadi. Orang yang dahulunya lumpuh itu berdiri di sana dan sekarang dia tidak lumpuh lagi. Dia dapat melangkah dengan senyuman di wajahnya. Dia tahu bahawa dia sudah disembuhkan. Akhirnya, para penguasa itu memutuskan untuk memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk tidak membicarakan tentang hal itu lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes berdiri dengan teguh dan berkata, "Manakah yang benar di hadapan Tuhan? Taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan?" Sekali lagi Petrus dan Yohanes diberi amaran, bahkan dengan lebih tegas. Kemudian mereka dibebaskan. Para penguasa takut untuk menghukum mereka. Terlalu banyak orang di kota itu yang memuliakan Tuhan atas apa yang telah terjadi. Petrus dan Yohanes kembali ke tempat di mana orang-orang percaya sedang berkumpul. Mereka semua
bersekutu dalam doa, meminta kuasa agar berani memberitakan firman Tuhan untuk lebih banyak mukjizat melalui nama Yesus. Dan Tuhan mendengar serta menjawab doa mereka. Satu kali tempat pertemuan itu bergoncang seperti gempa bumi. Tetapi itu bukanlah gempa bumi, itu adalah kuasa Roh Kudus yang memenuhi setiap orang yang ada di sana. Dan setelah itu mereka semua mulai mengubahkan kabaran tentang Tuhan dengan penuh keberanian. Mari kita sebutkan mesej kita bersama-sama. Di gereja, kita belajar tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Petrus dan Yohanes mengetahui lebih banyak tentang Yesus kerana mereka adalah muridnya dan mereka selalu bersama Yesus. Mereka ingin memberitahu semua orang tentang Yesus kerana Yesus adalah berita baik. Aunty Kanela akan berasa bagus dan juga takut apabila memberitahu orang lain tentang Yesus. Komuniti gereja boleh membantu kita berkongsi tentang Yesus dengan lebih berani melalui doa dan dorongan mereka kepada kita. Okey, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di Kisah Para Rasul 4 ayat 31 yang mengatakan, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita ulang sekali lagi. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kumpulan umat percaya dipenuhi oleh Roh Kudus selepas mereka berdoa bersama-sama untuk meminta kuasa. Mereka mendapat kuasa. Kita juga mendapat sebahagian daripada kuasa itu. Kita mesti berdoa untuk kuasa Roh Kudus di dalam gereja kita. Mari kita sebutkan mesej bersama-sama sekali lagi. Di gereja kita belajar tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Aunty Norma dari Gereja Krokong Taman Bau. Okey, selamat berjumpa. Aunty akan tunjukkan satu craft yang simple, yang mudah, yang sangat mudah. Aunty ada sediakan pensel color ataupun pensel warna dan selotip double tap, dan pen dengan pensel, dengan gunting, dengan kertas. Agak-agak Aunty dah gunting 4 segi macam ni. Dan Aunty ada sediakan satu pinggan kertas. Okey, tak kiralah saiz yang besar ataupun kecil, terpulang dengan kreativiti masing-masing. Jadi Aunty akan letakkan satu kertas 4 segi ini di dalam pinggan ini. Okey, sebelum kita letak, kita akan letakkan double tap dan buat macam ni lah. Dengan untuk mesej kita satu untuk ayat hafalan. Lepas tu kita akan kalau nak color, kita color tepi pun boleh. Jadi Aunty ada sediakan satu yang dah siap. Okey, jadi kalau dia dah siap, dia buat macam ni. Cantik tak? Selamat mencoba anak-anak. Bye-bye. Baiklah, ini saja pelajaran kita pada Sabat pertama, iaitu pada kuarter 3 pada tahun 2021. Mari kita tunduk kepala dan berdoa ya adik-adik. Tuhan yang berkuasa di kerajaan surga, kami mengucap syukur kerana kami dapat berkumpul secara virtual dan dapat mendengar firman Engkau Tuhan. Kami ingin meminta agar semua anak-anak yang mengikuti program ini
untuk dapat belajar bersama-sama dengan kami dan dapat aplikasikan apa yang mereka belajar hari ini di dalam kehidupan mereka sementara menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali, Tuhan. Dengan ini kami menyerahkan doa ini kepada Engkau dan dalam nama anak Engkau Yesus Kristus telah menjadi juru selamat dan penebus semua dosa kami. Amin. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.